Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan sambung lagi untuk pelajaran bab 1 kita untuk Sains Tingkatan 2. Nama Cikgu Siti Fatimah binti Abdullah Muzaffar Shah. Slide ini disediakan oleh Cikgu Nur Azia Khalid dari SMK Ultiram. Okey, hari ini kita akan baca 1.2 iaitu pengelasan organisma. Haiwan dan tumbuhan boleh dikelaskan kepada beberapa kumpulan kecil lagi berdasarkan ciri sepunya dan ciri yang berbeza. Ciri sepunya maksudnya ciri yang sama, manakala ciri berbeza ialah perbezaan antara ciri dalam haiwan tersebut. Pengelasan haiwan. Haiwan dapat dikelaskan kepada invertebrata dan vertebrata. Apakah invertebrata dan vertebrata? Apa yang dimaksudkan dengan invertebrata? Invertebrata bermaksud tiada tulang belakang. Frasa ini digunakan untuk haiwan yang tiada tulang belakang. Invertebrata pula boleh dibahagikan kepada dua kumpulan lagi iaitu haiwan yang tanpa kaki dan satu lagi adalah haiwan yang berkaki. Haiwan yang tanpa kaki pula boleh dibahagikan kepada dua iaitu badan tanpa segmen dan badan bersegmen. Manakala untuk yang berkaki kita boleh bahagikan kepada 3 pasang kaki atau lebih daripada 3 pasang kaki. Haiwan invertebrata boleh dibahagikan kepada haiwan yang bersegmen dan tanpa segmen. Okey, badan bersegmen merupakan pembahagian badan kepada beberapa segmen. Jika kita perhatikan pada ulat gonggok yang di belakang ni, bahagian-bahagian ni dianggap sebagai satu segmen dan segmen yang lain. Okey, satu segmen. So dia ada bahagian-bahagian dia. Itu yang kita panggil segmen. Okey, segmen maksudnya dia boleh ada bahagian-bahagian tertentu. Invertebrata tanpa kaki pula adalah contoh seperti siput babi, di mana badannya tanpa segmen. Terdapat invertebrata tanpa kaki yang mempunyai badan tanpa segmen. Ini adalah contoh haiwan invertebrata yang mempunyai badan tanpa segmen. Badan tanpa segmen maksudnya dia tak ada bahagian-bahagian. Okay. Seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah. Ada juga invertebrata tanpa kaki. Cacing adalah contoh invertebrata tanpa kaki. Walau bagaimanapun badannya bersegmen. Sesetengah badan invertebrata tanpa kaki mempunyai badan bersegmen. Badan bersegmen, contohnya di sini ialah seperti awak nampak sekarang. Apa tu? Ini adalah contoh bagi invertebrata berkaki, kalajengking. Ciri-ciri invertebrata berkaki adalah mempunyai badan bersegmen, mempunyai kulit keras. Contoh bagi invertebrata yang mempunyai 3 pasang kaki. Ada juga invertebrata mempunyai lebih daripada 3 pasang kaki. Sekarang kita akan tengok haiwan yang mempunyai tulang belakang atau nama lainnya ialah vertebrata. Contoh vertebrata ialah ikan, amfibia, reptilia, burung dan mamalia. Poikiloderma ialah organisma yang mempunyai suhu badan yang berubah-ubah mengikut suhu persekitaran. Homoterma pula ialah haiwan yang suhu badannya malar dan bebas daripada pengaruh suhu persekitaran. Manusia bukan haiwan, tapi manusia dia termasuk dalam kumpulan homoterma di mana suhu badan manusia malar dan bebas daripada pengaruh suhu persekitaran. Walaupun kita tidur dalam bilik aircon yang sejuk, tapi suhu badan kita masih 37.
Kumpulan ikan. Ikan termasuk dalam kumpulan Poikiloderma, di mana badannya diliputi sisik keras yang berlendir, mempunyai sirip dan ekor. Ia bernafas melalui insang, bertelur dan melakukan persenyawaan luar. Ini adalah contoh ikan. Kuda laut, ikan buntal, belut, ikan mas, contoh ikan. Amfibia. Amfibia juga termasuk dalam kumpulan Poikiloderma. Ia boleh hidup di darat dan di dalam air. Badannya diliputi kulit yang lembap. Anak amfibia bernafas melalui insang. Amfibia dewasa bernafas menggunakan paru dan kulit yang lembap. Contoh di sini amfibia ialah katak. Anak katak ialah berudu. Semasa dia berudu, mereka bernafas menggunakan insang. Katak menghasilkan telur yang berlendir dan tidak bercengkerang. Ia juga melakukan persenyawaan luar seperti ikan. Inilah contoh katak dan amfibia yang lain. Kumpulan seterusnya ialah reptilia. Reptilia juga termasuk dalam kumpulan Poikiloderma. Reptilia menghasilkan telur yang bercengkerang. Ia bernafas melalui paru. Ia bersisik dan berkulit keras. Ia juga melakukan persenyawaan dalam. Berbeza dengan ikan dan amfibia, reptilia melakukan persenyawaan dalam. Ini adalah contoh reptilia. Ular, biawak, buaya, penyu. Kumpulan seterusnya ialah burung. Burung merupakan kumpulan Homoterma di mana ia boleh mempunyai suhu yang malar, di mana suhunya tidak dipengaruhi oleh persekitaran. Badannya diliputi bulu pelepah untuk mengekalkan suhu badan. Ia bernafas melalui paru. Ia mempunyai sayap atau kepak yang membantu sesetengah burung untuk terbang. Burung mempunyai sepasang kaki yang bersisik dan ia melakukan persenyawaan dalam. Burung menghasilkan telur yang bercengkerang keras. Berbeza dengan telur yang dihasilkan oleh amfibia. Burung yang dihasilkan oleh amfibia berlendir dan tidak bercengkerang. Ini adalah contoh bagi kumpulan burung. Ayam dan itik juga termasuk dalam kumpulan burung. Ini contoh burung enggang. Burung enggang merupakan haiwan yang dilindungi di Malaysia. Burung ini merupakan burung rasmi bagi negeri Sarawak. Burung yang terdapat di Malaysia. Malaysia menjadi habitat bagi hampir 740 spesies burung. Sekurang-kurangnya 522 spesies ialah spesies tempatan. 192 spesies bermigrasi. Migrasi itu maksudnya berpindah-pindah. Dan 52 spesies tempatan dengan ciri bermigrasi. Maksudnya dia duduk di Malaysia tapi dia masih boleh berpindah-pindah. Kumpulan seterusnya ialah mamalia. Mamalia seperti burung. Mamalia juga seperti burung, iaitu dia boleh mengawal suhu badan, di mana suhu badannya sentiasa malar. Suhu badannya tidak dipengaruhi oleh persekitaran. Badan mamalia diliputi bulu dan rambut. Ia bernafas melalui paru, melakukan persenyawaan dalam. Dan ciri yang membezakan mamalia dengan semua kumpulan yang lain ialah ia melahirkan dan menyusukan anak. Ini adalah contoh mamalia: ikan paus, kelawar, zirafah, gajah, monyet. Sekarang kita masuk ke bahagian tumbuh-tumbuhan. Tadi kumpulan yang kita tengok, burung, reptilia dan sebagainya itu adalah pengelasan dalam haiwan. Sekarang kita akan masuk bahagian seterusnya, iaitu pengelasan dalam tumbuhan.
Tumbuhan dikelaskan kepada tumbuhan tidak berbunga dan tumbuhan berbunga. Ini adalah contoh tumbuhan tidak berbunga. Dan yang di sebelah kanan pula adalah tumbuhan berbunga. Tumbuhan tanpa vaskular merupakan tumbuhan yang ringkas dan kecil tanpa sistem vaskular. Tumbuhan vaskular mempunyai sistem vaskular yang mengangkut air dan makanan ke seluruh bahagian tumbuhan. Tumbuhan ini juga mempunyai akar, batang dan daun yang nyata. Bagi kumpulan tumbuhan tidak berbunga pula, tumbuhan tidak berbunga terdiri daripada lumut, paku pakis dan konifer. Lumut. Lumut membiak dengan menghasilkan spora. Ia bukan vaskular. Paku pakis pula membiak dengan menghasilkan spora. Ia adalah vaskular. Kumpulan konifer membiak dengan menghasilkan kun. Ia kumpulan vaskular. Untuk tumbuhan berbunga menghasilkan bunga yang akan menjadi buah dan mempunyai biji. Setiap biji benih mempunyai kotiledon, iaitu makanan simpanan yang akan digunakan oleh biji benih untuk bercambah. Biji benih yang mempunyai satu kotiledon dipanggil monokotiledon. Mono membawa maksud satu. Manakala biji benih yang mempunyai sepasang kotiledon dipanggil dikotiledon, di mana di itu membawa maksud dua. Ini adalah contoh tumbuhan yang berbunga. Mari kita perhatikan perbezaan antara monokotiledon dan dikotiledon seperti dalam rajah ini. Monokotiledon mempunyai hanya satu biji benih, manakala dikotiledon mempunyai dua. Akar bagi monokotiledon, ia mempunyai akar serabut. Manakala untuk dikotiledon, akarnya ialah akar tunjang. Daun bagi monokotiledon berurat selari, manakala untuk dikotiledon, daunnya berurat jejala. Batang monokotiledon, kebanyakan pokoknya berbatang lembut, manakala untuk dikotiledon, kebanyakan pokoknya batang berkayu. Contoh bagi monokotiledon ialah pokok padi dan pokok jagung. Contoh bagi dikotiledon, pokok tomato, pokok durian dan lain-lain. Mari kita perhatikan contoh pada monokotiledon dan dikotiledon pada akarnya. Di sini diberikan akar bagi monokotiledon ialah akar serabut dan daunnya berurat selari. Bagi dikotiledon, akarnya adalah akar tunjang yang akan masuk sampai ke dalam tanah dan daunnya berurat jala. Jagung dan padi merupakan contoh bagi kumpulan monokotiledon. Buah durian dan tomato juga pula ialah kumpulan dalam dikotiledon. Bagaimana kita nak tentukan dia adalah monokotiledon atau dikotiledon? Boleh perhatikan kepada jenis urat pada daunnya dan akarnya. Membina kekunci dikotomi. Kekunci dikotomi adalah satu cara yang digunakan oleh ahli-ahli biologi untuk mengenal pasti dan mengelaskan organisma-organisma secara sistematik berdasarkan persamaan dan perbezaan. Kekunci dikotomi dibina daripada beberapa siri couplet
Sirikaplat terdiri daripada dua pernyataan tentang ciri-ciri organisma atau kumpulan organisma yang tertentu. Di sini adalah diberikan contoh kekunci dikotomi bagi haiwan. Jika ia poikiloderma, kita pergi ke nombor 2. Okey. Selepas kita tengok dia adalah kumpulan yang tak boleh kawal suhu, dia terpengaruh dengan suhu kisaran, kita pergi ke nombor 2. Sama ada bersisik ataupun tidak. Okey. Contoh macam ikan. Ikan ni kumpulan poikiloderma. Dia pula bersisik. Selepas bersisik pergi ke nombor 4. So of course dia tak ada bulu kan. So kita akan lompat ke nombor 4. Dia ada insang. Okay. Ada insang. So dia adalah ikan bawal. Ini adalah contoh poikiloderma. Begitu juga untuk contoh kekunci dikotomi bagi tumbuhan. Untuk contoh jagung, dia tidak berbunga. Okey, seterusnya kita pergi ke nombor 2. Tanpa vaskular, monocotyledon. Okey, dia adalah jagung. Yang terakhir, kita akan bersama-sama membuat latihan formatif 1.2. Mari kita tengok soalan nombor 1. Kelaskan haiwan-haiwan yang berikut berdasarkan ciri-ciri sepunya. Di sini diberikan senarai haiwan iaitu kura-kura, buaya, belut, orangutan, dolfin, platypus, penguin, katak, itik dan kodok. Kesemua haiwan ini adalah haiwan yang mempunyai tulang belakang. Jadi, haiwan yang mempunyai tulang belakang akan kita kelaskan kepada 5 kumpulan. Seperti dalam jawapan di bawah. Kumpulan vertebrata terbahagi kepada 5 kumpulan iaitu ikan, amfibia, reptilia, burung dan mamalia. Kumpulan pertama ialah ikan, kumpulan kedua amfibia, kumpulan ketiga reptilia, kumpulan keempat burung dan kumpulan kelima ialah mamalia. Kura-kura termasuk dalam kumpulan reptilia. Okey. Siap. Kura-kura masuk dalam kumpulan reptilia. Buaya termasuk dalam kumpulan reptilia juga kerana ia bersisik. Belut termasuk dalam kumpulan ikan. Orangutan melahirkan anak, jadi dia termasuk dalam kumpulan mamalia. Dolfin juga melahirkan anak, kumpulan mamalia. Platypus melahirkan anak, mamalia. Penguin. Penguin ni termasuk dalam kumpulan burung kerana dia bertelur dan mempunyai cekaran keras. Katak termasuk dalam kumpulan amfibia. Itik termasuk dalam kumpulan burung seperti ayam, burung penguin. Dan yang terakhir ialah kodok. Kodok juga adalah kumpulan seperti katak iaitu amfibia. Jadi awak buatlah jawapan dalam bentuk rangka seperti ini. Vertebrata yang dibagi kepada 5 kumpulan. Kemudian kita senaraikan setiap haiwan dalam kumpulan-kumpulan yang sepatutnya. So di sini ikan contohnya belut, amfibia, katak dan kodok, reptilia, buaya dan kura-kura, burung, penguin dan itik, mamalia, orangutan, dolfin dan platypus. Untuk soalan yang kedua. Pokok bunga matahari dan pokok padi merupakan tumbuhan berbunga. Nyatakan satu persamaan dan 3 perbezaan antara kedua-dua tumbuhan tersebut. Okay, dia nak satu sahaja persamaan dan 3 perbezaan. Okay, persamaan yang pertama antara pokok padi dan bunga matahari. Okey, persamaannya kedua-duanya menghasilkan biji benih. Okey, kedua-duanya menghasilkan biji benih. Okey, kedua-duanya menghasilkan biji benih. Okey, daripada perbezaan pula, kita nak cari 3 perbezaan. Yang pertama, pokok padi adalah kumpulan monocotyledon. Okey, padi. Satu lagi matahari. Bunga matahari.
Okay, padi monocotyledon. Matahari pula dicotyledon. Pokok padi, kalau dia monocotyledon, maksudnya akarnya serabut. Apa yang serabut? Akar. Untuk bunga matahari, akarnya adalah akar tunjang. Okay, last sekali, perbezaannya ialah pada urat daun. Padi ialah monocotyledon, maknanya urat daunnya adalah selari. Okay, uratnya selari. Dan urat bagi bunga matahari pula, uratnya adalah berjala, berurat jejala. Soalan ketiga. Berikan dua perbezaan antara tumbuhan monocotyledon dengan dicotyledon. Perbezaan antara tumbuhan monocotyledon dengan dicotyledon. Yang pertama dari segi uratnya, iaitu monocotyledon mempunyai urat selari, manakala dicotyledon berurat jejala. Perbezaan kedua adalah dari segi akarnya, monocotyledon mempunyai akar serabut dan tumbuhan dicotyledon berakar tunjang. Setakat itu sahaja, cikgu harap awak dapat membuat nota-nota yang daripada PowerPoint ini masuk ke dalam buku nota dan seterusnya menyiapkan latihan formatif 1.2. Sampai bertemu lagi pada minggu hadapan. Bye.